Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab ketiga perniagaan tingkatan 4, iaitu penetapan visi misi objektif perniagaan. Itu adalah tajuk bab ketiga. Tapi hari ini kita akan berfokus kepada penyediaan perkhidmatan, iaitu 3.5.7 dan juga 3.6, iaitu kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif. Okey, macam cikgu pernah ajar sebelum ni, setiap perniagaan yang dihidupkan ataupun diwujudkan ataupun dibangunkan perlu ada visi, misi dan objektif. So sekiranya objektif itu gagal untuk tercapai, apakah kesan kepada perniagaan? Itu adalah matlamat utama yang kita akan belajar hari ini. Okey, mari kita tengok. Okey, sebelum kita pergi kepada 3.6, kita tengok dulu penyediaan perkhidmatan. Apa itu perkhidmatan? Okey, dalam aktiviti yang kita dah belajar, perniagaan punya aktiviti ada dua sahaja yang cikgu ajar, iaitu barang dan perkhidmatan. So, barang kamu tahu sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal, bukan sahaja boleh dilihat tapi kita boleh sentuh dia. Okey, tetapi perkhidmatan adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada pengguna, iaitu sesuatu yang kita boleh rasa sahaja, kita tidak boleh sentuh pun dia. Itu dia, okey, dia keterbalikan. So saya tengok kepada definisi dia. Aktiviti yang ditawarkan oleh perniagaan kepada pelanggan dan bertujuan untuk menarik minat pengguna agar membeli barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. So dekat dalam ni, perkhidmatan yang dimaksudkan adalah selain pada menjual barang, apa perkhidmatan yang ada? Perkhidmatan macam menyediakan wifi, terus hantar ke hadapan rumah, itu perkhidmatan yang diberikan. Okey, contoh yang diberi dekat sini adalah pembelian atas talian. Okey, tidak semestinya pembeli terus pergi ke kedai baru boleh mendapatkan barang atau perkhidmatan, tetapi boleh menggunakan atas talian. Okey, penghantaran barang ke rumah. Okey, itu pun merupakan perkhidmatan yang disediakan oleh kebanyakan perniagaan sekarang. Kemudahan pembayaran, macam mana? Okey, kalau rasa tak ada cash, boleh bayar pakai kad. Boleh bayar guna internet banking, boleh pakai touch and go, pay by touch and go wallet. Okey, dan booster. Banyak lagi sekarang kaedah pembayaran yang perlu kamu tahulah. Itu antara kemudahan pembayaran. Okey. Next, membaik pulih jika ada kerosakan. Ini kita panggil sebagai warranty. Contohnya awak beli TV rosak. Sekiranya ada warranty, awak hantar balik ke kedai, kedai akan baik pulih ataupun menggantikan dengan yang baru. Okey, boleh Ini adalah penyediaan perkhidmatan. Ini adalah contoh. Banyak lagi lah. Okey, siapa penyedia? Penyedia perkhidmatan ni, mereka ini penyedia satu organisasi ataupun satu organisasi lah yang menyediakan perkhidmatan jualan dalam talian. Okey, kita kenal benda semua organisasi ni, Zalora, GoShop sangat famous sekarang, 11 Street, Lazada, Lelong.my, Game5. Ini semua adalah penyedia yang mana mereka menjadi pengantara antara penjual dengan pembeli. Okey. So boleh tengok melalui laman web mereka apakah barangan yang kamu hendak beli secara online. Okey, itu dia contohnya tengok gambar. Pertama kamu buat pesanan. Ini contohnya GoShop lah ni. Contoh. Buat pesanan telefon. Okey, mereka angkat dan mengambil pesanan anda. Kemudian proses pesanan anda, proses dan hantar terus sampai ke hadapan rumah. Itu dia. Boleh? Okey, habis 3.5.7 iaitu penyediaan perkhidmatan. So cikgu harap kamu fahamlah apa itu perkhidmatan, apa itu barang. Apa itu penyediaan perkhidmatan? Okay, normally sekarang kalau kamu pergi ke contoh kamu pergi kedai mamak. Kenapa kamu suka pergi kedai mamak? Sebab ada wifi. Kadang-kadang bukan nak minum sangat pun, bukan nak makan sangat pun sebab nak guna wifi. Itu contoh. Okay? Itu pun perkhidmatan. Okay? Okay, kita pergi kepada 3.6 iaitu kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat. Okay, kita tengok dekat situ kelas. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Baca dulu.
Okey, faktor dalaman perniagaan boleh menjadi satu halangan kepada pencapaian matlamat dan objektif sesebuah perniagaan. Kita dah belajar tentang faktor dalaman. Apa itu faktor dalaman? Contohnya, kewangan, teknologi, sumber manusia, pengurusan. Kita dah belajar. So, cikgu harap kamu masih ingatlah. Okey, faktor-faktor dalaman seperti yang cikgu sebut tadi boleh menjadi halangan. Contohnya kekurangan tenaga manusia, ketidakmajuan dalam teknologi, dan macam-macam lagi lah. Itu semua boleh menjadi halangan kepada tercapainya matlamat yang telah syarikat tetapkan. Boleh faham? Alright, kita pergi kepada faktor luaran. Okey, boleh menjadi sekatan terhadap pencapaian matlamat dan objektif perniagaan. Okey, contohnya faktor ekologi, faktor sosial budaya, ekonomi, politik, undang-undang itu yang cikgu sebut itu adalah faktor luaran. So jelaslah di antara sebab kenapa gagalnya sebuah itu matlamat dicapai adalah kerana kedua perkara ini. Satu adalah faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, kerana sumber manusianya, faktor dalaman, kerana pengurusannya, faktor dalaman, kerana ekologinya pada faktor luaran, ekonominya dan banyak lagi. So cikgu harap kamu masih ingat apa yang telah kamu pelajari. Okey, now kita baru masuk yang utama dalam subtopik. Apa yang subtopik ni nak ceritakan? Subtopik ni nak ceritakan tentang apakah kesan negatif yang akan berlaku kepada perniagaan sekiranya matlamat gagal dicapai. Pertama, jualan merosot. Jualan merosot. Tidak mampu membayar kos perniagaan, gagal dalam persaingan, imej perniagaan terjejas, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Samalah ni. Dia bentuk dalam jadual. Yang ini dikeluarkan. Okey, bagaimana nak menyelesaikan semua masalah ni? Nak selesaikan semua masalah ni, tengok di sini. Okey, yang pertama, perniagaan boleh mengurangkan kos. Kedua, perniagaan turunkan harga produk. Jangan letak mahal-mahal. Okey, ketiga, mempelbagaikan barang. Mempelbagaikan barang dan perkhidmatan. Jangan jual barang yang sama dan bagi perkhidmatan yang sama. Bagi yang something special sikit daripada kebiasaan untuk menarik pembeli. Okey, kemudian mengurangkan jumlah atau kadar pembayaran dividen. Dividen ni selalu kita bayar dekat siapa? Pemegang saham. Kurangkan sikit jumlah atau kadar supaya kita dapat kembalikan semula matlamat tu untuk mencapai matlamat. Okey, kemudian menggunakan kaedah atau teknologi baharu. Tak ada sekarang kita tunggu pelanggan datang. Sekarang ni peniaga pergi kepada pelanggan. Contohnya internet, dan banyak lagi lah. Kamu guna dropshipper dan sebagainya. Okey, boleh? Kita tengok satu-satu. Apakah kesan yang kepada kegagalan dalam mencapai matlamat dan objektif. Okey? Pertama adalah, sekiranya gagal mencapai matlamat dan objektif, jualan kita merosot. Kenapa jualan merosot? Okey, kita tengok. Apa itu jualan? Hasil jualan merupakan keuntungan perniagaan yang berperanan penting sebagai sumbangan modal dalam membiayai perkembangan. Itu jualan lah. Kamu tahulah jualan. Okey? Untuk mengembangkan perniagaan digunakan sebagai modal pusingan. Okey. Bagaimana boleh jadi jualan merosot? Kerana company ataupun syarikat atau organisasi gagal mencapai sasaran jualan. Okey, ingat kita belajar sasaran jualan, kita ada belajar titik pulang modal, itu semuanya. Okey? Gagal mencapai sasaran jualan. So, apabila gagal mencapai sasaran jualan, bermaksud jualan merosot. Ini boleh menjejaskan objektif dan matlamat perniagaan dalam memaksimumkan keuntungan. Okey, boleh? Okey, 3.6.2 tidak mampu membayar kos perniagaan. Sekiranya kamu gagal, perniagaan kamu gagal, sekiranya kamu gagal mencapai matlamat, pertama jualan akan merosotlah. Kenapa jualan merosot? Kerana kamu tidak jual barang dengan banyak. Itu yang kita panggil sebagai sasaran jualan tidak tercapai. Okey. So apabila sasaran jualan tidak tercapai, hasil yang masuk kurang. Bila hasil yang masuk kurang, syarikat atau organisasi tidak akan mampu membayar kos perniagaan. Apa itu kos perniagaan? Ni ada dua ni. Satu,
Dua. Satu dikenali sebagai kos tetap, satu lagi dikenali sebagai kos berubah. Saya rasa saya dah terangkan apa itu kos tetap, tak apa kita ulang balik. Kos tetap adalah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti dalam satu pengeluaran. Okey, itu adalah kos tetap. Okey, kos yang ditanggung sama tanpa memerlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran. Contohnya kamu jual banyak ke, kamu jual sikit ke, kos yang ditanggung itu sama. Contohnya kalau kamu jual barang, sewa permis kamu macam tu juga. Kalau kamu jual barang kurang, sewa permis kamu pun begitu juga. Sewa tu adalah contoh kos tetap. So dekat sini dia bagi contoh kos tetap apa? Kos bangunan, sewalah. Sewa bangunan, insurans, pekerja, kilang, jentera. Itu adalah kos tetap. Okey, kos berubah pula keterbalikanlah. Kalau macam tadi dia tidak dipengaruhi. Kalau kos berubah pula dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. Kalau pengeluaran tinggi, kos berubah tinggi. Kalau pengeluaran rendah, kos berubah rendah. Okey, kos yang ditanggung bergantung pada kuantiti produk. Samalah, sama lebih kurang. Okey. Apa contoh? Bahan mentah, kos air, kos elektrik dan kos telefon. Okey, boleh? So, sekiranya perniagaan kamu gagal mencapai matlamat, iaitu bermaksud jualan kamu merosot, maka kamu tidak akan boleh membayar kedua-dua kos ini. Ya? Organisasi tidak boleh membayar kedua kos ini. Okey? Okey, yang ini tengok ni. Kegagalan mendapat keuntungan akan menyebabkan sebahagian kos operasi tidak mampu dibayar. Mungkin bil elektrik bolehlah kan? Yang lain tu macam mana? Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada kesan yang ketiga ya. Dalam kegagalan mencapai matlamat objektif. Apa kesan dia? Tak capai matlamat. Apa akibat kalau kamu tidak mencapai matlamat dan objektif syarikat? Okey, gagal dalam persaingan. Itu yang ketiga, 3.63 lah. Okey, kegagalan perniagaan mendapat keuntungan perniagaan akan menyebabkan perniagaan tersebut tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Rapuh lah. Untuk membina strategi dalam menghadapi persaingan pasaran. Siapa pesaing? Pesaing ni adalah mereka yang membuat jenis jualan yang sama dengan kamu. Contoh kamu dalam bidang kamu membuat pasaran makanan. So, mereka-mereka yang membuat pasaran makanan itu adalah pesaing kamu. Itu dia pesaing. So, bila kewangan kita tak cukup, kita tak boleh merancang strategi lah. Tak boleh nak beli mesin canggih, tak boleh nak buat flyer sebanyak-banyak. Itu contoh. So, macam mana? Perniagaan perlu menjalankan kajian secara teliti dan berterusan melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D supaya dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Ini salah satunya bagaimana untuk bersaing, iaitu dengan menghasilkan produk baru. Sekiranya kewangan kamu tidak kukuh, okey, bagaimana nak buat penyiasatan? Okey, R&D ini juga memerlukan kewangan yang banyak. Okey, itu adalah kesan dia. Sekiranya kamu gagal mencapai matlamat dan objektif, iaitu gagal dalam persaingan. Okey, yang berikutnya, yang keempat adalah imej perniagaan terjejas. Sekiranya gagal dalam perniagaan, imej syarikat perniagaan atau perniagaan kamu atau organisasi kamu akan terjejas. Orang akan pandang serong lah. Dia dah gagal. Orang dah tak nak, orang dah tak percaya. Kurang kepercayaan orang kepada kita. Okey, so kegagalan mendapat keuntungan dalam perniagaan menyebabkan imej perniagaan pada mata pihak berkepentingan akan tercalar. Orang dah kurang keyakinan maksudnya kat situ. Okey, oleh itu perniagaan sukar mendapat kerjasama daripada pihak berkepentingan tersebut. Okey, siapa dia? Iaitu pihak pembiaya seperti bank. Nak buat pinjaman pun bank dah tak nak bagi sebab dia tengok imej kita dah terjejas. Itu akibat dia lah kepada perniagaan. Ya, yang ni kalau dah time-time macam ni memang kena kuat semangat untuk terus majukan perniagaan. Okey, next. Kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Okey, kenapa? Senang tadi, kerana tadi jualan dah merosot. Bila jualan merosot, kewangan kita tidak kukuh.
tak mampu lagi nak bersaing, ya, nak pinjam duit dekat bank dah tak percaya kerana image dah terjejas. So, bila duit pun dah tak ada, kewangan dah tak kukuh, untuk kembangkan lagi perniagaan, sukar. Tidak mampulah. Kembangkan perniagaan ni tahu macam mana? Contohnya buka cawangan baru, okey, ataupun besarkan perniagaan, itu contoh. Okey? Perniagaan yang gagal mendapat keuntungan akan mengalami kesukaran dalam mengembangkan perniagaan. Okey? Perkembangan perniagaan sedia ada boleh dilaksanakan melalui 2 cara. Okey, cikgu dah sebut dah tadi, iaitu membuka cawangan dalam dan luar negara serta membesarkan kapasiti operasi sedia ada. Contohnya pada kedai runcit kepada pasar raya. Itu maksud perkembangan perniagaan. Tetapi kalaulah perniagaan kamu gagal mendapat keuntungan, jadi sukar untuk mengembangkan perniagaan tadi. Sukar untuk tambah cawangan. Nak tambah cawangan kena ada duit. Nak renovate kedai jadi kecil kepada besar pun kena guna duit. Itu contoh. Itu adalah akibat daripada kegagalan mencapai matlamat dan objektif. So, kegagalan ini bukan sahaja disebabkan oleh faktor tidak dapat membesarkan perniagaan yang merupakan matlamat perniagaan, tetapi juga oleh faktor ketidakmampuan bertahan dalam industri. Okey? Boleh faham? Okey? So, cikgu repeat balik ya. Cikgu ulang balik, kita belajar tentang perkhidmatan. Kamu kena ambil tahu apakah jenis perkhidmatan yang cikgu sebut tadi. Contohnya hantar barang ke hadapan terus ke pintu rumah. Okey, membaiki semula barangan yang rosak. Itu adalah contohnya membeli pada atas talian. Ini adalah kita revision balik, ulang balik. Kemudian kita belajar lagi hari ini tentang 5 perkara ini, iaitu kesan daripada kegagalan mencapai matlamat dan objektif, iaitu jualan merosot, tidak mampu membayar kos, gagal dalam perniagaan, imej perniagaan terjejas dan tidak mampu mengembangkan perniagaan. So, perkara-perkara ini kamu kena ambil tahu dan juga bagaimana mengatasi masalahnya. Ada tadi cikgu cerita di slide kedua. Contohnya, mengurangkan bayaran dividen. Okey? Dan ada lagi. Okey? Boleh cek balik semula. Alright? Okey, cikgu harap kamu semua faham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kalau ada soalan, boleh terus bertanya dan kita akan kukuhkan lagi pengetahuan dengan latihan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.